cubaan. Cubaan 1 2. InsyaAllah. InsyaAllah kita buka kuliah maghrib kita malam ni dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab ridha musyabilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah. Tutup kipas sejuk. Al-hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. Atas slogan boleh ya, slow. Wa du'a ila al-huda wa dalata ila al-khairi ibtigha al-mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Lampu tu buka. Bilang tak nyala ke? Nyala tak? Tak mesti. InsyaAllah. Yang semati semuliakan Tuan Imam kita. Tak lupa juga semuliakan Tuan Bilal, Sunya Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa Surau, Silang Jamaah Muslimin Muslimat, Mukminin Mukminat rahmat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Ta'ala yang lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung pengajian kita di muka surat 145, syarah daripada sifat baqa' kekal, kan? Baik, kita dah masuk sifat baqa', sifat yang ke wujud kidam baqa', yang ketiga lah. Sifat yang tiga yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baqa' artinya kekal. Baqa' artinya kekal atau sentiasa ada. Atau sentiasa ada atau tiada akhir. Tiada akhir bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tiada akhir pada wujudnya. Tiada permulaan kepada wujud dan tiada perakhiran kepada wujud. Macam kita adalah perakhiran wujud kita. Dalam kata-kata lain,
Baqa ialah sifat kekal yang tiada diiringi oleh tiada. Sifat kekal yang tiada diiringi oleh tiada. Maknanya kekal abadan abadin. Abadan abadin, selama-lamanya lah, macam tu. Yang demikian itu menunjukkan Allah SWT itu sifat kekal dan tidak berlaku padanya kesudahan. Tak ada kesudahan lah. La nihayatalah, sebut dalam kitab lain, la nihayatalah, tiada kesudahan kepada wujudnya, kekal selama-lamanya. Sebab kalau Allah Ta'ala tak kekal, maknanya dia tak berkuasa lah. Kalau yang tak kekal ni benda hadis, benda baru, dia tak kekal. Itu. Sedangkan Allah Ta'ala sifat dia qadim, kekal, sedia. Oleh itu, ini juga menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu tiada siapa yang menjadikannya. Kerana itu Allah Ta'ala kekal, tiada kesudahan kepada wujud Allah Ta'ala. Persalahan dengan makhluk. Gitu. Makhluk mempunyai jangka masa hayat. Jangka masa hayat akan rosak ataupun binasa lah. Dia ada limit lah. Atau mesin sekalipun, mesin pun adalah limit dia. Cukup masa keadaan dia kena gantilah. Tukarlah spare part dia kan, ganti lain lah macam tu. Sebab masa kita ni sentiasa berubah, bertukar-tukar kan. Kalau bau-bau dulu memanglah mesin yang pertama dicipta oleh manusia. Masa tu bila mesin pertama dicipta, jadi orang rasa ni hebat dah, ni yang hebat, tak ada lebih hebat daripada ini. Bila satu mesin dicipta lah, kapal terbang ke macam kan, terbang ke, kereta ke, kapal laut ke, bila dicipta benda tu, mereka merasakan tak ada lagi yang lebih hebat pada itu. Tapi bila dicipta benda-benda yang lain, mesin-mesin yang baru, rupa-rupanya mesin yang lama tu tak boleh pakai dah. Dah tak boleh guna kan, macam tu. Kalau nak boleh guna pun, spare part dia payahlah nak cari. Alat ganti dia susah nak dapat, sebab orang dah tak pakai lagi. Memanglah kata bendanya mahal. Contohlah kereta klasik kan, kereta antik kan. Yalah, zaman sekarang ni ada juga orang menggunakan kereta antik, tapi masalahnya spare part dia tu susah. Memanglah harga dia mahal kereta antik. Tapi alat gantinya susah kita nak dapatkan. Dan orang yang pakai pun tak pakai, tak ramai yang gunakan benda tu. Orang antik. Gitu. Orang antik lah. Orang berjiwa lama dia pakailah mesin tu lagi, kereta tu lagi kan, macam tu. Dan satu lagi dia cepat rosak lah. Contohlah kereta lama, bas lama kan, lepas tu kapal terbang lama, kapal layar lama. Jadi benda-benda lama ni mudah rosak, dan orang pun banyak yang tak pakai lagi. Takut nanti kalau kapal terbang lama ni selat-selat bulan dia terjun ke bawah. Kapal layar, kalau kapal layar lama selat-selat bulan tenggelam lah, sebab dia dah benda lama ke tak, macam tu. Jadi orang tak pakai lagi. Jadi Allah Ta'ala tidak ada menempuh begitu, tak ada menempuh lama. Dia kekal selama-lamanya. Jadi bersalahan dengan makhluk mempunyai jangka masa hayat. Jangka masa hayat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Umur manusia 80 tahun ada jugalah. Ada juga 100 tahun, 100 lebih pun ada. Tapi jarang jumpalah orang yang macam tu umur dia. Kalau ada pun pendengarannya pun dah tak apa jelas. Mata pun tak berapa terang lagi. Cakap pun dah tak berapa robeh. Ingatan pun dah kurang. Kau siapa? Kau ni siapa? Tak kenal dia tu. Sedangkan itu isteri dia, itu suami dia kan. Tak kenal lah. Itulah. Baik.
akan rosak ataupun binasa. Sama ada rosak ataupun binasa. Walaupun berbentuk kekal, tetapi masih ada yang mengekalkannya. Walaupun kekal, tetapi masih ada yang mengekalkan. Maka kekal yang demikian adalah kekal yang mendatang. Kekal aradi, aridi ataupun aradi. Ain ra dot. Ya, aradi. Ada 10 perkara yang tergolong dalam kumpulan kekal yang aradi, kekal yang mendatang, bukan kekal hakiki. Mana kekal ada dua lah. Kekal hakiki dan kekal aradi. Kekal selama-lamanya dan kekal yang mendatang. Jadi tu. Mana contoh kekal mendatang? Syurga. Syurga kekal mendatang. Kekal selama-lamanya. Tetapi syurga ada permulaan kepada wujudnya. Siapa yang menciptakan syurga? Itu Allah. Sebelum ada syurga, ada Allah. Mana syurga ni dicipta kemudian. Mana syurga ni ada permulaan kepada wujudnya, walaupun tidak ada perakhiran kepada wujudnya. Begitu juga dengan yang kedua, neraka. Neraka juga. Neraka ada permulaan kepada wujud dia, walaupun tiada perakhiran kepada wujud dia. Tetapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, kan, menamatkan usia syurga neraka ni, boleh je. Allah Ta'ala kata, aku tak nak lagi lah syurga ni, aku tak nak lagi neraka ni, boleh je. Itu pi masyiatillah. Masyiatillah itu di atas kehendak Allah Ta'ala sendiri. Kalau dia nak berkehendak kekal syurga tu, kekal lah. Kalau dia berkehendak tak nak kekalkan syurga pun boleh. Kan, itu di atas kudrah iradah dia, kehendak dia sendirilah. Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Kemudian Arash Allah Ta'ala. Kemudian Qalam. Qalam ni pena yang menulis amalan manusia. Kan, sejak azali lagi. Kemudian kursi. Kemudian Ruh. Kemudian Azbuz Zanab. Azbuz Zanab mana tulang tungking. Tulang tungking yang ada pada punggung kita kan. Tulang tungking tu tulang yang kecil. Ni tulang yang kekal lah. Oleh semua tu hancur, dimakan oleh tanah, makan oleh ulat. Apalagi kalau orang manusia yang dah kan, dah berpuluh ribu tahun menikah dunia dahulu, jadi dah tak ada lagi dah. Kecuali Allah Ta'ala mengenaki orang tu masih kekal. Contohnya jasad para Nabi dan para Rasul. Jasad orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala nak kekalkan, dia tidak akan binasa. Kekal lah, tak binasa. Tak dimakan tanah lah dia, walaupun berpuluh tahun usia dia. Contohnya jasad para Nabi, para Rasul. Kemudian orang-orang mati syahid, kan. Contohnya pejuang-pejuang Islam. Kemudian pejuang para sahabat yang terbunuh dalam peperangan Badar, peperangan Uhud dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat yang kekal lah, jasad dia tu tak hancur lah, kekal di tanah. Itu semua atas di atas kehendak Allah Ta'ala sendiri. Kemudian ke-9 jasad para Nabi. Ke-10 jisim atau jasad orang yang mati syahid. Ada 3 lagi jisim yang berkhilaf, tidak sependapat para ulama akan kekalnya jisim itu. Itulah antaranya jisim para hafiz Quran, orang yang hafal Quran. Kemudian jisim muazzin. Muazzin ni orang azan lah, yang istiqamah berterusan azan sehingga meninggal dunia. Untung nak siapa jadi muazzin. Tak? Biasa muazzin ni datang dulu. Imam datang dulu ke muazzin datang dulu? Muazzin dulu, imam datang kemudian. Imam kata selagi mana tak ada orang azan, aku tak pergi suap. Ada orang azan kan, aku pergilah. Tak? Memanglah tak tertulis lah. Tak ada ditulis pun. Kan dalam kitab muazzin ni mesti buka pintu, tak ada. Kan muazzin ni tukang azan je. Tak ada pun disebut dalam kitab tugas muazzin ni azan dan buka pintu. Tak ada. Buka pintu ni terpulanglah dengan siapalah.
siapa yang ditaklifkan untuk buka pintu, bukalah pintu. Pegang kunci kan, kunci pintu. Sebab zaman sekarang ni kalau tak kunci ni, biasalah masih surau tak kunci akan kena rompak. Ni lagi kan kata peti duit pun lagi dia orang kalau tak kunci. Tapi kalau kunci selalu pun marah juga orang. Time azan tak ada kunci je, orang nak semayang apa hal kunci pula. Maknanya kunci pun adalah masa-masa tertentu. Bila tak ada orang langsung, kuncilah. Tapi kalau waktu solat ada, apa nak kunci? Kalau nak semayang, bengih lah orang. Dah mulalah orang mengadu kan, masa surau ni kunci je, nak semayang susah. Viral lah dia, surau viral. Surau mana tu? Surau Taman Seremban Jaya Pasar 1, surau viral, surau kunci. Orang nak semayang kunci. Jadi viral lah zaman sekarang ni. Tak. Sedangkan dalam kitab tak ada pun sebut. Tak ada pun sebut dalam kitab. Bilal tugasnya ialah mengunci pintu surau. Tak ada sebut. Itu di segi peraturan dunia lah. Kita dah taklifkan dia buka pintu, bukalah. Baik. Kemudian yang ketiga, jisim, bukan jisam, jisim. Jisim para awliya, iaitulah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah hikmah Allah Ta'ala mengekalkan perkara-perkara di atas? So terdapat hikmah yang berbagai-bagai. Contohnya, syurga dikekalkan kerana rahmat dan kurniaan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang ikhlas melaksanakan perintah Allah Ta'ala sewaktu hidup dalam dunia. Tak? Ini ada hikmah lah. Allah Ta'ala nak bagi balasan lah. Jadi orang buat baik mesti dah dapat balasan baik. Takkan tak dapat balasan apa-apa. Walaupun ada di kalangan kita ni beramal, aku tak nak syurga pun, bukan takut neraka. Bukan nak syurga, bukan takut neraka. Tapi Allah Ta'ala dah janji dalam Quran, barang siapa mengerjakan amal yang soleh, maka aku bagi dia syurga. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Walaupun hamba tu sendiri tak nak syurga, tak minta masuk syurga, mana tak minta balasan apa-apa, dan bukan juga takut neraka, tak ada. Tapi Allah Ta'ala kata, aku janji aku akan bagi balasan dengan syarat kau buat baik kan. Jadi syurga dikekalkan sebagai rahmat dan kurnia Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang ikhlas melaksanakan perintah Allah Ta'ala sewaktu di dunia. Kemudian neraka pula dikekalkan untuk menunjukkan kebenaran janji Allah bagi orang yang ingkar kepada Allah sewaktu hidup dalam dunia. So siapa yang ingkar, aku akan azab. Inna syadidul iqab. Kan? Inna Allah syadidul iqab. Allah Ta'ala tu amat keras balasan siksaan dia lah bagi sesiapa yang ingkar kepada Allah. So masing-masing akan dapat balasan lah. Kalau tak kan tak ci lah kan. Tak balance lah kalau orang ni buat taat tapi tak dapat apa. Orang ni buat jahat tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat balasan apa-apa. Jadi tak adil lah Allah Ta'ala tu. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat adil. Mana orang yang buat taat mestilah dapat pahala. Contohnya, Ali memukul Abu. Si A memukul si B. Si A memukul si B. Kalau ikut di segi hukumnya, A tentulah orang baik, B tentulah orang baik, kena pukul. Sedangkan A ni orang jahat kan. Mana dia memukul si B. Mana si B ni dapatlah balasan syurga, si A dapat neraka lah. Kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia kat situ. Setiap benda yang dibuat mesti ada balasan. Tak kisahlah kau buat kecil, benda besar ke kecil ke, mesti ada balasan. Kalau tidak Allah Ta'ala tak adil lah. Contohlah si A mukul si B, sedangkan si A masuk syurga. Adil tak Allah? Tak adil lah. Kalau ikutkan tak adil lah. Kalau Allah Ta'ala nak menghukum sebaliknya. Tapi zahiriatnya si A memukul si B, sudah tentu si A kena hukum masuk neraka, si B akan masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala boleh bertukar itu. Cuma segi hukum zahiriatnya mestilah si A masuk neraka,
si B masuk syurga tu tak? Itu. Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia. Mana setiap yang dilakukan dalam dunia ni mesti ada balasan. Kalau tak, sia-sialah kehidupan manusia ni. Tak ada fungsilah kehidupan manusia kalau tak ada balasan apa-apa. Seterusnya, roh pula dikekalkan. Kerana roh lah akan menerima nikmat atau azab akhirat bersama dengan jasad. Jadi roh pun kekal. Itu juga dengan benda-benda yang lain lah, seperti kursi, kolam dan sebagainya, arasy Allah Ta'ala. Semuanya merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang kita sebagai hamba-Nya lah. Macam tu. Dan semuanya tuan-tuan, banyak benda-benda gaib ni. Benda gaib ni. Syurga, neraka gaib, tak nampak lagi. Lauh mahfuz pun gaib, tak nampak. Arasy Allah Ta'ala pun gaib. Kolam gaib. Kursi pun gaib. Roh pun gaib. Azbul zanab ni benda yang sangat halus kan, kecil pun gaib lah. Boleh katakan gaib lah. Dan susah nak nampak kan. Situ jisim para nabi dan para rasul. Ni tak gaib lah. Tapi kalau dah masuk dalam kubur, gaib lah. Gaib lah daripada pandangan mata kita kan. Situ. Baik, seterusnya, selain itu Allah Ta'ala mengekalkan ke jasad orang yang mati syahid. Jadi begitulah mulianya orang yang berjihad pada Allah Ta'ala. Sehingga kan Allah Ta'ala kekalkan jasad-jasad orang yang mati syahid. Cuma orang mati syahid ada 3 kan. Orang mati syahid ada berapa tuan-tuan? 3 kategori. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Macam mana dia katakan syahid dunia dan akhirat? Yang pertama, syahid dunia dan akhirat itu itulah orang yang berjihad melawan orang-orang kafir, dan dia niat berjihad tadi lillahi ta'ala, kan, semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan dia mati di medan perang. Mati medan perang. Mati syahid dunia akhirat lah. Yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia ni dia pergi perang lawan orang kafir, kan. Zahiratnya kita nampak dia pergi perang dan dia mati di medan perang, tapi dia niat lain lah. Ketiga, dia pergi perang tu dia ada niat lain, nakkan nama, nakkan harta ghanimah, harta rampasan perang, kan, nakkan perempuan tawanan, nak harta lah, nak tanah dan sebagainya. Kan orang pergi perang, bila menang kan dapat macam-macam. Ataupun dia nak nama, nak glamour lah macam tu. Ataupun orang, supaya orang sebut namanya dia ni orang yang gagah, orang yang berani. Jadi daripada segi hukum zahirnya memanglah kita nampak dia syahid, mati syahid. Tapi di sisi Allah Ta'ala dia tidak syahid. Itu dia katakan syahid dunia lah. Syahid dunia, bukan syahid akhirat. Dia bodoh nak sesuatu lah ya. Ya, nak sesuatu. Yalah, nafsu kan. Nafsu. Dia nampak suatu benda tu yang menarik tu, tentulah. Kemudian yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat ni ialah orang yang contohnya mati jatuh daripada bangunan tinggi, mati lemas. Perempuan pula mati kerana apa tu? Salin. Orang mati wabak taun, kan, sakit perut, kan, dilanggar oleh benda yang berat. Ini mati syahid akhirat lah. Syahid akhirat. Dia bukan syahid dunia akhirat. Bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid akhirat saja. Kerana dia tetap tertakluk hukum. Mana kena mandikan, kena kapankan, kena semayangkan, kena uruslah macam mana orang mati biasa. Kena uruslah. Macam tu. Selagi mana kita boleh urus, kena uruslah. Macam tu. Selagi mana kekal dia punya jasad tu, nampak lagi kekal jasad dia, kan? Walaupun ke jasad dia reput ke dan sebagainya, tapi masih nampak jasad tu. So maka kenalah diurus. Dengan yang sebaik mungkin kita uruslah. Semayangkan, kan? Sebagainya. Itu dikatakan syahid akhirat. Syahid akhirat. Baik.
Jadi selain itu Allah Ta'ala kekalkan ke jasad orang yang mati syahid. Begitulah mulianya orang yang berjihad dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala kekalkan jasad orang mati syahid tadilah. Ini maksud mati syahid. Ini ialah mati syahid dunia dan akhirat lah. So perjuangan menegakkan agama Allah Ta'ala ni bukanlah suatu perkara mudah. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Sama ada pengorbanan harta, tenaga, jiwa, semua kena korban. Bukan saja pada zaman Nabi, para sahabat Nabi berperang kan. Tentera Islam pun berperang. Tentera Salahuddin, tentera Salib. Tentera Salahuddin Al-Ayyubi lawan tentera Salib. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih dengan balai tentera dia. Kan? Tak, kita pun tak kecuali juga. Kita lawan apa penjajah kita tak lawan. Orang Melayu tak lawan. Semua lawan kan. Inggeris lawan, datang lawan. Jepun datang lawan. Portugis datang lawan. Tak? Apa lagi? British. Komunis datang pun lawan kan. Mana bukan kerja mudah. Bukan kerja mudah kan. Yang kita nampak tu dia tu jelah. Dia punya bekasan-bekasan tugu-tugu peringatan tu jelah. Tapi kita tak tahulah ramai yang mati dah. Sebabkan pertahankan kan. Nak merdeka pun bukan satu perkara mudah. Betul tak? Baik. Jadi perjuangan menegakkan Allah Ta'ala ini bukanlah sesuatu yang mudah. So perjuangan memerlukan pengorbanan. Sama ada pengorbanan harta, tenaga dan jiwa. Dan apabila disebutkan pengorbanan, mesti ada yang terkorban. Nampak? Dia sebut pengorbanan, mesti ada yang terkorban. Mesti mati. Mesti ada yang mati kan. Dan pengorbanan untuk menegakkan Allah Ta'ala itulah yang mulia dan yang paling tinggi. Jak saja para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berlumba-lumba untuk pergi ke medan jihad untuk mati syahid. Semua berlumba-lumba. Walaupun kan diuji dengan berbagai ujian, walaupun ada masanya panas terik. Contohnya peperangan yang panas terik. Peperangan Tabuk lah. Peperangan Tabuk masa tu, Tabuk ni satu tempat di utara Madinah. Jauh juga daripada Madinah jarak dia. Dan masa tu musim panas. Kan? Kemudian di Madinah masa tu pula musim menuai. Banyak buah-buahan lah. Buah anggur, buah tamar kan. Masa tu disuruh pergi perang. Bayangkanlah tuan. Begitu beratnya cabaran lah. Ramai yang tak pergi. Antara yang gugur yang tak pergi perang ialah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni antara sahabat yang tidak pergi berperang. Sedangkan dia tidak ada keuzuran apa-apa. Dia tak ada uzur apa-apa. Sedangkan masa tu diarahkan pergi berperang. Wajib pergi perang. Tak? Kalau zaman dulu, pada zaman Nabi dulu, macam Ka'ab bin Malik tu, disebabkan tak pergi perang. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia dipulaukan oleh Nabi dan juga para sahabat selama 50 hari. 50 hari Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya jangan menegur siapa akan Ka'ab bin Malik ini. Dia tak dibenarkan. Malahan Ka'ab bin Malik ini bila bagi salam kat Nabi pun, Nabi tak jawab. Kenapa? Kerana dia tak pergi perang. Dia tak ikut dalam peperangan Tabuk tu. Kemudian ramai lagi yang buat alasan-alasan lah. Alasan-alasan kata kaki sakit lah, bini sakit lah, macam kan. Gitu. Tapi Ka'ab Malik ni dia tak ada alasan apa-apa. Jadi akhirnya dia dihukum lah. Selama 50 hari seorang pun tidak dibenarkan bergaul dengan Ka'ab bin Malik ini. Gitu. Gitu. Itu zaman Nabi ni. Kalau zaman sekarang macam mana? Tak datang ke surau, macam mana? Tak datang ke masjid, macam mana? Patutnya kena hukuman lah kan. Tak boleh kita campur lah. Kalau ada buat kenduri kenara, tak payahlah kita pergi. Anak kahwin tak payahlah pergi kan. Macam tu. Patutnya macam tu lah. Kalau tidak kan, yalah. Bila tak pergi kan, cakap kata. Tapi kalau zaman Nabi macam tu, kalau Nabi pun, kalau siapa pergi perang, memang kena pulau 50 hari.
Tak dibenarkan terus apa. Malahan dia bagi salam dengan Nabi pun Nabi tak boleh. Sampai begitu sekali lah dipulaukan. Kerana tidak pergi berperang. Sedangkan dia tidak ada alasan apa. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi para sahabat mereka berlumba-lumba untuk pergi ke medan jihad untuk mati syahid. Hingga kan kalau ada yang terpaksa tinggal kerana menjaga wanita, orang tua dan kanak-kanak, mereka akan menangis. Nampak? Menangis kalau tak dapat pergi perang ni. Walaupun yalah macam tadi kan. Masa tu Madinah dalam keadaan panen. Panen ni musim menuai lah. Banyak hasil tanam-tanaman kan. Kau seronok masa tu. Kita tengah sonok tiba-tiba dipanggil pergi perang. Apa perasaan tuan-tuan kan? Nanti siapa nak uruskan ni? Aku punya ni buah tamar ni. Aku punya buah anggur ni siapa nak urus kan? Nanti akan membazir. Macam-macam lah. Jadi ada yang tak pergi tu, bagilah macam-macam alasan lah kepada Nabi. Macam tu. Manakala yang berjaya dipilih untuk ke medan jihad akan gembira dan berkejar-kejaran menghadapi musuh tanpa membelakangi mereka. Nampak? Yang pilih pergi berjihad ni sonoklah. Maknanya mereka tak kisahlah panen ke tak panen ke, musim menuai ke tak musim menuai ke Madinah pun mereka tak tahu je. Mereka mengejar untuk mati syahid di dalam perang. Macam tu. Malahan itu perintah daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW sendiri. Baik, berbalik kita kepada sifat baka bagi Allah Ta'ala ialah salah satu sifat yang wajib bagi Allah. Sebagaimana disebut dalam matan hadis. Matan kitab. Sebut dalam matan kitab. Mana matan dia? Itulah. Di muka surat 144 tu lah. Al-Baqa tu kan. Al-Baqa. Diambil daripada kitab Risalah Tauhid. Kan dalam kurungan tu. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Risalah Tauhid, lebih kurang sama jugalah. Tapi yang kitab ni lagi mendalam sebenarnya berbanding Risalah Tauhid. Risalah Tauhid tu dia kitab Jawi, lama. Kitabnya nipis je, tak adalah tebal sangat pun. Dia pun ada membahas sifat 20. Kitab Risalah Tauhid tu, macam tu. Tapi yang ini lagi detail lah. Ada lagi detail. Ada lagi detail lagi. Banyak lagi kitab Tauhid ni. Banyak kitab Tauhid. Baik. Jadi berbalik kita kepada sifat baka bagi Allah Ta'ala ialah salah satu sifat yang bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana yang tersebut dalam matan. Bahawa dia nisbahkan kekal itu di 3 bahagi. Pertama, nisbah kekal yang pertama, tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran ataupun kesudahan. Itulah zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Sifat dan zat Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya. Tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Gitu. Sebab Allah Ta'ala itu bersifat kidam, sedia. Sedia itu tak ada permulaan. Kemudian baka, kekal, tak ada perakhiran. Gitu. Kita ada perakhiran, kita ada limitnya. Apa sajalah benda dunia ni mesti ada limit. Mesti ada tempoh dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Contoh paling mudah diri kita lah. Batang tubuh kita sendiri pun ada tempoh. Limit dia kan. Gitu. Pokok kayu balak pun ada limit. Pokok kayu balak lautan tu kan ada limit dia. Ada masa dia akhirnya akan tumbang juga lah. Walaupun dia punya pokok tu sampai 10 pemeluk besar kan. 10 pemeluk pokok lautan balak tu. Asal dulu pokok balak tu semua kecil je. Asalnya kecil je. Kemudian dia membesar berpuluh-puluh tahun. Dia jadi besar sampai 10 pemeluk tu kan. Besok akan tiba masanya dia pun akan tumbang juga lah. Sama ada dia tumbang sendiri ataupun orang pergi tobang dia. Orang tobang dia habislah orang balak kan. Tumbang lah dia. Itu. Kalau orang tak tumbangkan pun dia tumbang sendiri akan sampai tu masanya. Baik, seterusnya yang kedua, ia ada permulaan dan tak ada kesudahan. Itulah 10 perkara yang telah sebutkan dahulu. 10 perkara yang belakang kita dah sebutkan kan.
syurga, neraka, lauh mahfuz, aras, qalam. Kan? 10 tu dia ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Tetapi Allah Ta'ala boleh menamatkan riwayatnya, kan? Itu di atas kehendak Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sengaja mengekalkannya kerana hikmah-hikmah tertentu. Kemudian yang ketiga, yang ada permulaan dan ada kesudahan, iaitulah sekalian makhluk yang berada dalam alam ini. Semua makhluk yang ada di alam ini akan ada kesudahan dia. Hatta laut Cina Selatan sekalipun, lautan Hindi kan. Lautan Hindi atau Selatan tu sebelum kita ada pun dia dah ada dah. Berapa lama kan? Tok nenek kita dulu. Kan? Sebelum tok nenek kita ada, dia dah ada dah. Lautan Hindi, lautan Atlantik, lautan Pasifik. Dah ada dah benda tu. Walaupun tok nenek kita dah meninggal pun, dan besok kalau kita meninggal pun masih ada lagi lautan tu, Pasifik, Atlantik tu kan. Tapi dia akan ada limit juga. Sampai satu masa esok dia akan hancur juga. Sampai kiamat habis dia. Kan? Nasalah dia. Seterusnya dalil. Allah Ta'ala yang Maha Mulia memiliki sekalian kerajaan dan keagungan yang juga memiliki segala sifat kesempurnaan. So Allah Ta'ala memiliki kerajaan, keagungan dan juga memiliki sifat kesempurnaan. Dan salah satu daripada sifat yang agung itulah Al-Baqa. Baqa mana kekal. Kekal. Maka wajiblah Allah Ta'ala tadi bersifat Baqa, kekal. Ini kerana seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan Al-Baqa, sudah tentu pasti Allah Ta'ala itu bersifat baharu ataupun hadis. Dan apabila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang baharu atau hadis, maka ternafilah sifat kidam yang ada pada Allah. Dia akan ternafi kidam. Sedangkan Allah Ta'ala ada sifat kidam, sedia. Makna sedia ialah tiada permulaan kepada wujudnya. Sebab Allah Ta'ala itu tiada berhajat kepada la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah tidak berhajat kepada zat yang lain dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada si fa'il, mana orang yang mencipta akan dia, kerana dia tercipta dengan sendirinya. Dia tercipta dengan sendirinya. Kerana benda yang dicipta sudah tentu dia lemah. Benda yang dicipta sudah tentu dia lemah. Contohnya patung berhala. Patung berhala benda yang dicipta. Nenek moyang kan, Hindu dululah, Buddha dulu, nenek moyang mereka lah yang mencipta patung berhala itu. Malahan pada zaman jahiliah pun dah ada dah patung berhala. Zaman jahiliah sebelum Nabi dan menjadi Nabi Rasul, dah ada dah. Pada zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya, contohnya pada zaman Nabi Saleh, kaum Samud, kemudian Nabi Hud, kan, kaum Ad. Itu semua kata menyembah patung berhala. Mereka semua menyembah patung berhala lah. Tapi patung berhala itu dicipta oleh mereka sendiri. Setiap benda yang cipta adalah lemah. Setiap benda yang cipta adalah lemah. Kerana yang kuat sebenarnya ialah pencipta. Pencipta tu yang kuat. Baik. Hal demikian, setiap yang baru itu berkehendak kepada membaharukan dia. Setiap yang baharu itu berkehendak kepada yang membaharukan dia. Dan sudah pasti akan berlaku dur dan tasasul. Dur tasasul kita dah bincangkan belakang kan. Di muka surat apa itu? 142 kan? 142, 143 dah bincang dah. Dur. Apa itu dur? Apa itu tasasur? Contoh dur, A menjadikan B. B menjadikan A. Mustahil lah. Ahmad menjadikan Abu. Abu menjadikan Ahmad. Mustahil tak? Mustahil. Itu tak ada pada Allah. Yang ada berlaku ialah pada alam. Seperti awan kan? Awan bawa hujan. Kemudian hujan turun ke bumi. Lalu dialirkan ke sungai dan lautan.
kemudian dia sejat kembali ke udara, ke langit untuk menjadi awan. Selepas awan berkumpul secukupnya untuk sekian kalinya, maka dia pun turun semula ke bumi. Mana alam boleh berlaku dur. Kemudian tasasul, A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan D, D menjadikan E, E menjadikan F. Kan? Tu boleh berjadilah pada alam. Tapi Allah Ta'ala tak boleh berlaku begitu. Hal yang demikian kerana setiap yang baru itu berkenaan pada membarukan dia. Dan sudah pasti akan berlaku dur dan tasasul sebagaimana yang telah terangkan dalam bab qidam. Itu juga kaedah yang dibawa oleh ulama usuluddin, iaitu setiap yang wajib qadim mustahil adam. Setiap yang wajib qadim kekal, sedia, qadim yang sedia, mustahil adam. Mustahil tak ada. Adam mana tiada. Ain dal mim. Ain dal mim adam. Bukan alif dan mim. Itu Nabi Adam. Alif dan mim itu Nabi Adam. Ni ain dal mim adam. Mustahil adam. Iaitu tiap-tiap yang bersifat dengan tiada permulaan dan tiada perakhiran. Pasti wujudnya itu wujud yang kekal. Maka wajiblah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat baqa. Mana dalil Allah Ta'ala sifat baqa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas bumi semuanya akan hancur, musnah. Fan ni hancurlah atau musnah. Kemudian yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Mana kekal wajah ni zat Allah lah. Dan kekallah wajah Tuhanmu yang kekal selamanya, yang maha besar lagi maha mulia. Maksud dengan wajah ini ialah zat Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak berwajah, bermuka. Kalau Allah Ta'ala bermuka, samalah seperti manusia ada muka. Jadi ayat ni dia masuk dalam ayat mutasyabihat. Dalam Quran ada dua jenis ayat. Pertama muhkamat, kedua mutasyabihat. Muhkamat ni ayat yang terang dan jelas makna. Kan, mutasyabihat ni dia ada dua kumpulan ulama. Pertama ulama salaf, kedua ulama khalaf. Ulama salaf bila jumpa ayat mutasyabihat, mereka tafwif. Tafwif ni menyerahkan maknanya pada Allah. Mereka tidak mentafsirkan makna muka. Mereka tidak mentafsirkan makna muka itu. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala sendirilah, apakah makna muka kan. Itu dikatakan tafwif. Ta, fa, waw, ya, dot. Tafwif. Itu ulama salaf, pandangan mereka. Kedua ulama khalaf. Ulama khalaf ni mentakwilkan makna. Takwil makna dengan makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Yang layak pada Allah. Jadi mentakwilkan makna muka itu dengan zat Allah. Bukan makna muka yang kita faham. Kalau muka faham ni ialah muka ada mata, ada hidung. Kalau lelaki itu ada misai, ada mulut, ada janggut, ada jambang lelaki kan. Muka kan dia tu. Sedangkan maksud Allah Ta'ala macam tu. Baik. Dalam Quran banyak ayat-ayat mutasyabihat lah. Banyak. Baik. Jadi baqa terbagi pada dua. Okay. Baqa kekal hakiki, iaitulah zat Allah Ta'ala. Yang kedua baqa kekal aradi. Ain, ra, dot, ya, aradi. Mendatang. Contohnya syurga, neraka, arash, qalam, pena, nun, wal qalami wa ma yasturun. Kan? Dalam Quran kan ada satu surah namanya surah Nun. Kemudian kursi. Wasi'a kursius samawati wal ard. Kan? Ayat kursi kan? Wasi'a kursius samawati. Luh mahfuz. Azbuz zanab.
tulang tungking, jasad nabi-nabi dan para rasul, jasad para syuhada, ruh. Okey? Ni semua dikatakan kekal aradi, kekal mendatang, yang kekal-kekal yang boleh Allah Ta'ala tidak mengekalkannya. Itu semua di atas kehendak dia lah, kehendak Allah Ta'ala. Okey, right. Belakang, nisbah kepada awal dan akhir. Tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir baginya. Itulah zat dan juga sifat Allah. Zat dan sifat Allah tidak ada awal kepada wujudnya dan tidak ada akhir pada wujudnya. Gitu. Kemudian tiada awal baginya dan ada akhir, iaitu keadaan alam dalam ilmu Allah Ta'ala pada azali. Tiada awal baginya dan ada akhir. Mana keadaan alam dalam ilmu Allah Ta'ala pada azali. Yang ketiga, ada awal baginya dan tiada akhir baginya. Itulah 10 perkara yang dikekalkan tadilah. 10 perkara tadi yang dikekalkan Ta'ala. Dan mungkin ada lagi benda-benda lain yang Allah Ta'ala kekalkan. Wallahu alam lah. Sebab dalam syurga tu banyak jenis. Memanglah sebut syurga, tapi dalam syurga tu macam-macam lagi. Yang bidadarinya lah, pokok-pokok yang terdapat tu, kan, nikmat-nikmatnya, pelayan-pelayan syurga, banyak lagi dalam syurga tu. Kalau nak pinci-pincikan lagi, banyak lagi lah benda kekal ni. Dalam neraka tu pun banyak lagi benda kekal. Neraka tu dengan azab-azab dia, kan, dengan kala jengking lah, kan, dengan gantai-gantai, belenggu-belenggu lah, kan. Kemudian minuman-minuman terdapat, minuman yang panas yang terdapat dalam neraka tu pun. Jadi kalau nak perincikan, banyak lagi lah benda kekal ni lah, macam tu. Baik. Kemudian ada awal dan akhir baginya, iaitulah sekalian makhluk. Sekalian makhluk ni ada awal dan akhir. Sama ada makhluk terkecil ke, besar ke, besar gajah ke, besar gunung ke. Makhluk yang paling halus, bakteria, proton, neutron, kan. Sel-sel manusia, kan. Kerana manusia ni terdiri daripada sel-sel lah. Kita kan. Walaupun bakteria ke, virus ke, benda yang sangat kecil dan halus, kan. Yang kita nak tengok pun tak boleh nampak dengan mata kasar, kena menggunakan alat mikroskop, kan. Barulah kita nampak benda tu, kan. Macam tu. Alat pengimbas ke, kan. Alat pengimbas yang dicipta oleh manusia, kan. Macam tu. Benda-benda yang halus ni pun akhirnya binasa jugalah. Macam tu. Semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah pengajian kita, perbincangan malam ini. Al-Baqa. InsyaAllah akan datang sama lagi mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Okey, ada soalan tak? Mesti tutup. Ada? Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu lah yang tempat ditulis amalan manusia tu. Ditulisnya amalan manusia di Lauh Mahfuz lah. Gitu. Ni benda gaib lah, benda gaib lah di Lauh Mahfuz tu. Mana kan kita punya ketentuan hidup kita ni kan dah ditulis di Lauh Mahfuz. Dah masuk dalam tu. Kan qada dan qadar kita tu dah ada di Lauh Mahfuz. Tetapi cuma Lauh Mahfuz ni boleh lagi berubah. Ketentuan Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz tu masih boleh berubah lagi. Dengan syarat kita berdoa, berusaha. Usaha, kan. Bolehlah berubah. Macam tu. Kalau ditakdirkan rezeki kita di Lauh Mahfuz tu contohnya berapa. Tapi hasil kita usaha tadi, berdoa, boleh Allah Ta'ala tambahkan lagi. Tapi yang tak boleh berubah itu yang dalam ilmu Allah. Di dalam ilmu Allah Ta'ala tak diubah lagi. Tapi kalau di Lauh Mahfuz boleh diubah dengan syarat doa. Kan? Contohnya umur. Nabi pun sebut wala yazidul fil umri illal birra. Umur tak bertambah kecuali dengan buat kebajikan. Kalau kita nak tambah umur, buatlah kebajikan.
ataupun menyambungkan silaturahim, boleh memanjangkan umur kita lagi. Berdoa boleh menolak balak. Doa lah banyak-banyak supaya terhindar pada balak. Walaupun benda tu dah ditulis di mahfuz, boleh dihindar lagi dengan doa kita. Syarat kita berdoa. Yang tak boleh ubah tu ialah sesuatu yang dalam ilmu Allah. Itu tak boleh ubah lagi. Gitu. Artinya ada qada mubram, qada mu'alik tu. Qada mubram dan qada mu'alik. Qada yang boleh diubah dan qada yang tidak boleh diubah lagi. Gitu. Boleh? Tu dia. Ya? Ialah ajal maut. Ajal tu dah ketentuan dah. Itu ajal, wa iza jaa ajaluhum la yasta'iru sa'ata wa la yastaqdimun. Bila ajal seorang tu dah sampai, dia tidak akan tertangguh sesaat, cepat saat pun tak akan tangguh. Ajal maut tak boleh rubah lagi. Kalau kita mati pun sekian-sekian, kita akan mati juga sekian tadi. Kita tak. Kecuali Allah Ta'ala tukarlah benda tu. Dia akan mati jugalah. Kalau kita dah sampai ajal ni, dia akan mati juga. Cuma sebab musabab pada kematian itulah yang kita yang menjadi penyebab pada kematian tu. Sebab kematian dia apa? Kemalangan kan? Kemalangan itu sebab musabab pada kematian dia. Tapi sebenarnya ajal dah sampai dah. Ajal dah sampai dah. Cuma apa penyebab kematian tu? Sebab dia kemalangan, sakit jantung, jatuh tangga, mati kemalangan, aksiden, mati apa lagi? Terbakar. Jadi terbakar tu adalah sebab pada kematian dia. Kemalangan tu adalah sebab kepada kematian dia. Sakit jantung itu sebab kepada kematian dia. Kena COVID pun sama je lah. Tapi ketentuan dia ajal di azal itu memang dah sampai ajal dia. Ya? Mana? Tu mati syahid akhirat. Syahid akhirat namanya, bukan syahid dunia. Maknanya dari segi hukum dunia, kita kena uruskannya sebagaimana orang mati biasa. Macam orang mati biasa, kita kena uruskan, mandikan, kapankan dan sebagainya. Walaupun dia syahid, tapi syahid akhirat nama dia lah, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat ni, itu yang tak perlu nak mandi lagi. Itu kalau dia pegang kena nakkan nama, itu namanya syahid dunia. Syahid dunia ni dia pergi perang tapi nakkan nama, nakkan harta rampasan perang. Itu dia katakan syahid dunia. Mana segi hukum zahiriah ni kita nampak dia ni syahid kerana mati di medan perang. Tapi hakikat sebenarnya tak tahu dia. Mungkin dia pergi perang tu kerana nakkan sesuatu. Tak perlu lah. Dia tak perlu dimandikan sebab kita nampak dia mati syahid. Tapi syahid dunia lah nama dia. Bukan syahid akhirat. Akhirat rasa dia tak dapat apa-apa lah. Macam tu. Satu lagi syahid dunia akhirat. Macam tu. Alright. Habis. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatay alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaballallahu minkum.